Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama dengan saya selaku YDP Persep, dan pada aktiviti yang pertama kali Persep buat iaitu sembang santai live bersama beberapa tokoh-tokoh ataupun panel-panel yang cakap banyak berkhidmat dalam bidang pendidikan ataupun beberapa bidang pertanian yang selepas ini. Okey, bersama saya pada hari ini adalah Cikgu Anwar bin Ahmad, lebih mudah dikenali sebagai Master Anwar, dan beliau telah berkhidmat di Sekolah Vokasional Teluk Intan. Dulu degree di sekolah, lepas tu pergi kepada teknik dan tukar kepada College Vokasional. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum kepada panel kita. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Alhamdulillah. Hafiz. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan majlis, saya akan cerita sedikit mengenai latar belakang panel kita. Okey, Master Anwar telah berkhidmat di College Vocational sejak akhir tahun 90-an, dan bermula pada tahun ini dia sudah hampir 30 tahun, dan pada ketika ini beliau memegang grade DG52 dan merupakan ketua jabatan berproses. Alhamdulillah, saya salah seorang anak murid beliau. Alhamdulillah, hampir 11 tahun berkenalan dengan beliau, macam-macam ilmu saya telah dapat daripada beliau. Dan saya akan cerita sedikit biodata kepakaran beliau. Kelulusan tertinggi adalah Master Physiology Achievement in Integrated Metaphysics Science of Meditation. Kelayakan profesional adalah TOT, Close Personal Protection, Jurulatih Emergency First Respondent, Jurulatih Persatuan Penyelamat Kelemasan, Penyelamat Kelemasan Antarabangsa, Penyelamat Penyelam, Jurulatih Pasukan Kadet Remaja Sekolah, Jurulatih Kanan Persetubuhan Silat Gayung Malaysia, Jurulatih Cadangan Minda dan Pembinaan Tenaga Dalam. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya Tuan Anwar, Master Anwar sendiri merupakan guru, bukan guru kanak, adalah guru KRS yang amat famous di kalangan guru-guru tinggi Perak lah. Okay. Dan kepakaran beliau yang lain adalah sebagai motivasi pelajar, latihan luar seperti tali aras tinggi, akuatik, kawat kaki, penyelamat perkhemahan, dan seni bela diri, perubatan alternatif dan juga mind setting. Okey, tanpa buang masa kita pergi dengan sembang santai kita bersantai, kita bersembang. Okey, kita pergi dengan kita punya first tajuk kita. Apa yang kita nak bincang adalah memperkasa kurikulum di kalangan guru. Seringkali kalau kita lihat, guru ni beranggapan bila dia dapat posting, dia akan mengajar. Dia sebenarnya dia tak tahu dia perlukan kemahiran lain sebenarnya. Dia perlu kemahiran dalam bidang kurikulum untuk di dunia pendidikan tu nanti. Okey, saya teruskan kepada Cik Anwar untuk mengupas mengenai tajuk ini. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Hafiz sebagai YDP Persatuan Pertanian UPSI kerana sudi untuk menjemput saya untuk bersembang santai, berkongsi idea, berkongsi pengalaman kepada semua bakal-bakal pendidik yang akan dilahirkan oleh UPSI lah. Ada berkaitan tajuk malam ini tentang memperkasakan aktiviti co-curriculum di kalangan bakal-bakal guru lah, khususnya mahasiswa di UPSI. Okey, sebenarnya yang pertama untuk kita nak memperkasakan co-curriculum ini, sebagaimana yang Sabda SAW bermula dengan niat. Okay? Niat itu paling mustahak, iaitu kenapa. Kita tanya dulu soalan, kenapa kita beria sangat nak jadi cikgu? Itu sebenarnya. Kenapa pelajar-pelajar yang di UPSI tu beria sangat nak jadi cikgu? Apakah dia punya niat yang utamanya? Adakah kita nak jadi seorang guru ni kerana tak ada kerja lain? Ataupun kerana memang kita minat untuk mendidik anak bangsa?
Jadi sebenarnya masa saya praktikal tahun 89, pernah pesah tanya, okay, apakah tujuan untuk menjadi cikgu sebenarnya? Kan menjadi seorang guru ataupun pendidik. Jadi antara jawapan-jawapan yang diberi oleh kawan-kawan, saya termasuklah saya, iaitu tugas seorang guru ini ialah untuk mengajar dan mendidik. Dua perkara ini mesti ada. Satunya mengajar, keduanya mendidik. Sebab kalau sekadar kita nak mengajar, sebenarnya tak ada masalah. Kalau setakat mengajar sebenarnya kalau kita ni, kita kena betul-betul mantap segi ilmu pengetahuan. Kalau kita nak belajar saja, setakat nak dapat ilmu, pelajar-pelajar boleh dapat dalam YouTube, dalam media sosial, tak ada masalah. Banyak benda yang boleh belajar. Dari YouTube tu nak lambat kan. Cuma sebagai seorang pendidik ni, dia kena mendidik. Bukan hanya menyampaikan ilmu, contohnya ilmu dalam pertanian, ilmu dalam sukan, ilmu dalam fizik, kimia dan sebagainya, tapi seorang guru perlu mendidik. Mendidik pelajarnya dengan tasiah dan sebagainya. Sebab kita faham bahawa pelajar yang kita nak didik ni, dia mesti ada 4 elemen yang perlu kita bangkitkan, bangunkan. Iaitu pertamanya segi dia punya jasmani. Okay, kita nak kena bangkitkan atau bangunkan jasmani. Yang kedua, emosi pelajar. Bagaimana kita nak latih pelajar-pelajar ini boleh mengawal emosi. Kemudian segi aspek kerohanian dan akhirnya aspek intelektual. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, setakat pendidik-pendidik hanya mengutamakan ataupun mengkhusus kepada intelektual. Iaitu mengajar ilmu, menyampaikan agar pelajar-pelajar ni lulus dalam dia punya peperiksaan. Itu je. Jadi apa yang berlaku bila kita hanya mengajar ataupun kita mengajar ataupun menyampaikan ilmu untuk memperkembangkan intelektual pelajar dalam satu bidang, maka kita akan dapatnya itu sajalah. Itu terjadinya pelajar akhirnya pandai tetapi segi akhlak memang rosaklah kata kan, akhlak yang out. Sebab kita hanya menyampaikan ilmu tapi tak mendidik emosi, tak mendidik demi jasmani, tak mendidik demi kerohanian. Jadi sinilah kita kena pastikan sebagai seorang pendidik, kita mesti ada dua perkara, iaitu menyampaikan ilmu dan mendidik pelajar agar menjadi insan yang berguna. Itulah yang untuk permulaannya. Okey. Okey. Okey, terima kasih Tuan Anwar. Okey, bagi pendapat Tuan Anwar sendiri ataupun Master Anwar sendiri, macam mana guru-guru yang baru nak posting ni, dari segi dia orang punya curriculum dia orang, skill curriculum dia orang, adakah sebenarnya kita tidak kita faham daripada tempoh 8 semester di kampus kita tak mampu untuk belajar semua. Tetapi adakah sebenarnya bila kita dah jadi seorang guru, adakah diberi peluang, mana kita adakah diberi masa oleh kementerian untuk kita upgrade skill kita dalam kurikulum? Sebab kita tahu dalam co-curriculum, kalau di dalam kelas mungkin kita aplikasi 8 semester tu ada dalam pembelajaran kita di universiti. Tapi dalam co-curriculum ni, kurikulum ni 8 semester tu memang tak cukup untuk belajar semua. Tapi adakah di peringkat kita dah jadi guru nanti, ada ke ataupun apa skill yang kita kena ada untuk menjadi seorang guru yang seimbang, co-curriculum dan di dalam PDP? Okey. Baik, ni saya cerita saya punya pengalaman lah. Pengalaman bila saya lulus untuk memasuki Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Dan asalnya saya diploma pertanian. Kemudian saya mohon untuk masuk kursus pendidikan. Jadi pada sem yang pertama, saya membuat pilihan sebenarnya. Saya ni sebenarnya berminat kepada aktiviti unit beruniform. Jadi bila masuk masa diploma, saya tak dapat masuk rotu. So bila ijazah, saya cuba untuk memohon masuk palapis. Okay? Tapi dalam masa juga saya aktif dalam persilatan. Jadi saya buat satu pilihan, sama ada saya nak teruskan untuk memohon masuk palapis ataupun masuk meneruskan persilatan. Jadi apa yang saya nampak, saya baca kalau saya sebagai pendidik, kalau setakat palapis itu, mungkin selepas saya dah bekerja, saya boleh memohon masuk wataniah. Tapi kalau aspek persilatan, bila dah kerja besok mungkin susah kan, segi masa. So saya ambil keputusan, saya meneruskan persilatan saja.
Okay. Jadi saya tinggalkan Palapis sebab saya menanam tekad bahawa bila saya mengajar nanti, saya ada satu benda yang saya nak kongsi dengan pelajar, iaitu saya nak didik pelajar dengan ilmu persilatan. Sebab saya lihat banyak benda yang boleh dibelajar daripada persilatan tersebut. Jadi apa yang saya buat semasa saya jadi UPM, okay, saya memegang sebagai YDP Persatuan Silat Seni Gajung UPM. Jadi saya ambil peluang untuk belajar macam-macam daripada segi aspek pengurusan. Okay, buat atas kerja, jumpa orang atasan sebagainya. Jadi bagi saya di situlah saya punya pengalaman bagaimana untuk mentadbir persatuan. Yang saya gunakan pengalaman tersebut semasa saya berada di sekolah menengah vocational pertanian Intan. Saya boleh applykan bagaimana saya nak menguruskan satu persatuan. Jadi bila diberi peluang masuk ke sekolah untuk menubuhkan persatuan, maka saya gunakan pengalaman tersebut. Di sinilah apa yang perlu dibuat oleh pelajar-pelajar mahasiswa ni. Carilah peluang semasa berada di UPSI ni, okay, peluang untuk kita menimba pengalaman menguruskan sesuatu. So kalau masuk dalam persatuan apa-apa pun, persatuan, contoh persatuan sampel pertanian, ambil pengalaman bagaimana nak uruskan persatuan tersebut, segi manajemennya, segi protokolnya, sebab benda-benda ini kita akan gunakan di sekolah nanti. Memang setiap pendidik, setiap guru, bila masuk sekolah dia akan beri satu peranan untuk menjadi penasihat persatuan. Dan apa saya lihat sekarang ni, ramai guru baru ni, okay, bila dipegang, diberi tugas untuk memimpin persatuan, tak dapat nak buat, tak dapat nak handle. Seolah-olah macam masa di universiti tak pernah belajar sesuatu. Itu yang kita kesalkan. Padahal sepatutnya kita ambil peluang untuk mengajar dan mendidik pelajar. Kalau sekadar di dalam kelas, kita hanya boleh menyampaikan ilmu. Tapi bila nak melibatkan tentang melatih emosi, melatih rohani, melatih teamwork, melatih macam-macam ni, kita kena ada benda lain. So di sinilah kita kena belajar, masa belajar di UPSI ni, di universiti ni, dapatkan pengalaman untuk upgrade kita skill untuk menguruskan persatuan nanti. Jadi di situ kita akan gunakan kita punya skill lah. Dan bila kita kalau kita betul-betul nak jadi seorang pendidik yang cemerlang, selain pada kita mengajar dan kita akan mendidik, so kita kena ada inisiatif untuk menambahkan ilmu-ilmu kita lagi. Contoh macam saya lebih kepada aktif pada persatuan silat dan juga aktiviti kadet. So saya ada dua skill yang saya kena catch up, saya kena tambah, saya kena upgrade setiap masa. Dalam skill persilatan dan dalam skill aktiviti unit beruniform. Dan apa yang saya buat ialah, memang kadang-kadang tak ada bajet daripada pihak kerajaan, kadang-kadang ada kursus. So bila ada kursus, kita pergi. Cuma, tapi kalau ada satu kursus yang melibatkan skill yang tak ada, yang tak dilatih oleh pihak kementerian, saya ambil inisiatif untuk saya pergi belajar sendiri. Okay, contohnya saya pergi ambil ujian penyelamat nyawa, selamat kelemasan. So saya gunakan ilmu tersebut, walaupun saya sebagai jurulatih, saya kongsi dengan pelajar saya. Saya ambil kursus-kursus menyelam, saya ambil kursus aras tinggi dan sebagainya. So apa yang saya dapat ilmu tu, saya kongsi dengan pelajar. Maknanya kita terpaksa berkorban sesuatu lah. Berkorban kita punya masa, berkorban kita punya kewangan, dan semata-mata kita nak kongsi bersama pelajar. Dan apa yang bestnya, bila kita dapat kongsi pengalaman ini dengan pelajar, so di situlah pelajar akan mula respect kepada kita, hormat kita. So bila pelajar dah mula respect kita, hormat kita, kita bolehlah mudah untuk kita didik pelajar dengan kita punya apa yang sepatutnya. Segi kerohanian, kita suruh mereka berakhlak mulia ke, jaga sembahyang ke, apa semua kita boleh nasihat. Dan mereka akan lebih dengar dan patuh. Kalau kita tak rapat dengan pelajar, maka susahlah kita nak menyampaikan kita punya idea kita. So situlah kita kena ada ilmu. So bila kita dah delivery kita punya skill kepada pelajar dan pelajar mengamalkannya, satu kepuasan. Okay, mana pelajar dapat cemerlang segi akademik dan cemerlang segi co-curriculum. Dan itulah pengalaman saya, di mana saya dapat mendidik pelajar saya semasa sekolah menengah vocational dan program teknik. Para pelajar kadet remaja saya ni start daripada tahun 2000 sampailah 2012. Alhamdulillah, dia ada nama lah di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dia sebut nama sekolah menengah vocational Tanah Tok Intan, kadet remaja, orang dah takut. Sebab tahu memang
tim yang digeruni sebab skill banyak. So itulah kita rasa kepuasan kita dapat diberi skill kepada pelajar kita berkongsi. Jadi apa yang saya sarankan kepada bakal-bakal pendidik ini, cubalah usahakan kena ada inisiatif, dapatkan ilmu tersebut, skill daripada permulaannya daripada belajar mentadbir persatuan, kemudian dah okey kita upgrade skill sama ada yang dianjurkan oleh kolej, oleh universiti ataupun yang dianjur oleh persatuan luar. Kita buatlah. Kita pilih yang sesuai dengan minat kita supaya kita dapat menyampaikan ilmu kepada pelajar. Dan bukan hanya dengan aktiviti punya uniform, boleh juga aktiviti sukan, aktiviti persatuan, tak ada masalah. Banyak benda yang kita boleh gunakan platform untuk kita meraihkan kita punya pelajar. Itu dah. Okey, satu kupasan yang begitu panjang ya. Ya, memang betul. Saya salah seorang anak murid Ustaz Nos ni memang banyak skill yang telah diterapkan kepada pelajar-pelajar dari segi uniform, dari segi pertahanan diri, dari segi cakap benda-benda teknikal kan. So, alhamdulillah benda-benda teknikal tu, benda-benda uniform tu sampai ke hari ni saya menggunakanlah dalam kerja-kerja pengurusan saya. So, okey kita pergi kepada yang seterusnya. Cikgu Master Anwar sebagai salah seorang yang terlibat dalam motivasi, mindsetting. Macam manakah Master gunakan sendiri ilmu-ilmu tu untuk sebagai kemahiran dalam proses PDP Master sendiri? Boleh tak bagi satu contoh, satu kaedah kaedah PDP yang sesuai dengan generasi yang sekarang? Okay. Okey, dari segi pengalaman segi motivasi lah saya banyak belajar benda-benda seperti mindsetting, kekuatan minda, kekuatan tenaga dalam, pengurusan emosi. Okay. Yang terakhir saya belajar baru ni ialah tentang NLP. Okay. So semua ilmu ini dia melibatkan bagaimana cara kita untuk nak handle kita punya emosi dan juga bagaimana nak handle kita punya kekuatan minda. Okay. Dan apa yang saya buat, bermula saya belajar tentang kekuatan minda tahun 99. So saya applykan dalam studi saya. First batch saya mengajar tahun ni yang saya mengajar masa tu subjek tanaman lah. Okay. Tahun 2000 saya mengajar mereka menggunakan kaedah mind setting. Okay. So apa saya buat ialah sebelum menggunakan kelas, saya akan arahkan pelajar berehatkan minda selama 5 minit. Iaitu dipanggil sebagai meditasi. So apa perlu kat sini ialah bila pelajar sebut meditasi, mereka akan merehatkan emosi, merehatkan minda. Jadi bila rehat emosi minda, selepas bolehlah kita ajar. Ajar apa yang sepatutnya kita ajar. Mana saya ajar masa tu ialah pengurusan tanaman. Dan bila habis kelas, sebelum habisnya 10 minit, mereka tetap bermeditasi semula dan saya akan gunakan kaedah learning output learning. Maksud dia, mereka akan duduk bermeditasi, mereka akan ingat segala apa yang saya dah ajar sebelum itu. So hasilnya, selama 2 tahun program saya buat ni, program percubaan. Jadi pelajar saya daripada sebelum ini hanya 3 orang dapat A dalam pengurusan tanaman. Jadi start projek tahun 2000 tu dah ada 13 orang dapat A. Jadi saya applykan apa yang saya belajar kepada pelajar. So, cara untuk kawal emosi, cara untuk bernafas, cara untuk mengekalkan stamina. Walaupun dalam kelas kita boleh buat dengan senaman-senaman Melayu, senaman nafas, latihan minda. So, bila pelajar apply benda ni, mereka dapat kesan yang positif. Dia tu saya gunakan. Contoh lagi satu lagi, cara tentang biasa belajar NLP. Cara macam mana kita nak berhubung dengan orang lain, interpersonal. So saya gunakan teknik ini, walaupun saya bukan kaunselor di sekolah, tapi kebanyakan pelajar rajin jumpa saya. Sebab bila ada masalah, mereka akan jumpa, berbual, berbincang, saya akan gunakan teknik ini. Bagaimana untuk mereka nak cari apakah punca masalah sebenar. Dan lepas tu kita akan cuba atasi puncanya tersebut. So kita gunakan teknik bagaimana kita nak komunikasi dengan pelajar, bagaimana kita gunakan mindanya, bagaimana nak trigger dia punya pandangan dia. So semua saya belajar, saya gunakan. Di situlah peranannya kalau kita belajar benda-benda lain ini untuk memudahkan kita punya pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Itulah. Kata yang penting kena ada inisiatif untuk
nak belajar sesuatu dan sampai pada belajar, berkongsi pengalaman. Itulah pengalaman saya lah. Okey, terima kasih Master. Okey, memang betul pengalaman tu memainkan peranan. Alhamdulillah. Memang sepanjang 2 tahun saya sebagai student satu zaman teknik Intan. Memang Cik Anwar merupakan salah seorang guru yang mengajar saya tanaman. Ya betul, kaedah tu banyak membantu pelajar sendiri. Dari segi awal peringkatan awal tahun sampai ke akhir tahun, memang kita nampaklah perubahan tu sendirilah. Sehingga kali ini saya nampak kebanyakan pelajar-pelajar Gavi yang di bawah pengurusan Cik Anwar masih mengamalkan, dan Cik Anwar masih mengamalkan kaedah ni lagi kan. Alhamdulillah nampak perubahannya. So kita pergi pada seterusnya, sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, macam mana kita nak kadang-kadang ya faham kita mengajar, kita mengajar pelajar. Kadang-kadang kita pelajar tak betul ke apa, kadang kita marah, kita apa. Kadang benda tu macam kita buatkan satu sikap yang kita dah rasa macam tak ikhlas nak mengajar pelajar ni sebenarnya. Kita dah rasa ikhlas. Tapi sebenarnya sebagai master yang dah 30 tahun berkhidmat, macam mana kita nak cakap menghadirkan keikhlasan tu dalam kita mengajar sebenarnya. Kadang-kadang yalah, kita mengajar kadang mudah buat macam-macam pada kita, lagi-lagi pada generasi yang sekarang ni. Masa saya praktikal ni pun saya dah merasa kadang kita punya keikhlasan tu hilang. Tapi macam mana sebagai orang yang lebih senior, yang lebih pengalaman, macam mana masa tetapkan keikhlasan dalam mengajar tu? Okey, bab keikhlasan ni, okey. Sebelum tu saya nak bandingkan pelajar dahulu dan pelajar sekarang. Okey. So dia punya kaedah berbeza. Kalau pelajar dahulu tak ada masalah. Dulu saya punya style lah, kalau saya mengajar lah. Saya punya style lah, satu saya pegang. Itu anak murid saya dan saya nak didik mereka. Walau apa cara sekalipun mereka tetap akan belajar. Itu yang kadang-kadang bila pelajar-pelajar yang ex-student semuanya ni, dia dah faham. Okay. Saya kata kadang-kadang saya kata A lah, B lah. Itu zaman dulu, sebab pelajar dulu lain, sebab sekarang lain. So saya gunakan kaedah apa yang saya nakkan, saya pastikan budak akan buat. Memanglah saya punya kaedah kalau ikutkan memang kata kasar lah. Sekarang ni kalau sekarang punya kaedah memang masuk balai dah senang cerita. Okay? Tapi hasilnya mereka akan dapat selepas mereka keluar sekolah. Baru mereka dah faham kenapa mereka dilatih sebegitu rupa. Okay? Itu dia. So saya punya cara ialah bagian nak ikhlaskan, nak ikhlaskan hati kita ialah saya kata ini anak murid saya akan didik. Apa cara pun saya akan didik mereka. Tapi bila berubah zaman sekarang, dah masuk generasi Y, Z, kan? Jadi pelajar dah makin lemah, dah makin tak kuat mental, emosi pun tak kuat. So terpaksa gunakan pendekatan yang lain. Di sini saya mula menggunakan pendekatan NLP. So yang pertama, kita kena jalinkan hubungan ataupun dipanggil sebagai repo. Kita repo dengan pelajar, jalinkan hubungan. Dah ada hubungan baru kita boleh masukkan idea-idea kita kepada pelajar. Itu dia. So ikhlas ni sebenarnya satulah, senang cerita. Kita kena tanya. Kita kena fikir ni, kalau kita dah ada student, dah ada pelajar, tak didik mereka, terutama yang di bidang kerohanian, tak ngajak mereka kepada kebaikan, tanya diri kita satu perkara je. Apa nak jawab nanti depan Allah? Kan? Itu je. Apa nak kita jawab depan Allah? Kita ada peluang untuk didik pelajar, tapi kita tak gunakan. Kita hanya sampaikan ilmu kita, ilmu pertanian ni, sampai itu saja. Tapi tak mengajar mereka ataupun tak tegur, tak didik segi kerohanian, segi emosi, segi sasiah. Jadi kita nakkan pelajar, biarlah pelajar sebut cemerlang akademik dan cemerlang siah-siahnya. Jadi keikhlasan itu datang kepada tadilah niat. Kenapa kita nak jadi cikgu? Kenapa nak jadi pendidik? Kan sekadar nak makan gaji sebab tak ada kerja lain, susah itulah. Jadi kalau kita niat nak didik pelajar, teruskan. Jadi memang cabaran utamanya memang itulah, kita terpaksa menghadapi dengan kerana pelajar, kerana mak bapak, kan, nak tak nak kita kena hadapi. So banyak kaedah boleh gunakan. So kaedah sebut kita kenalah cari. Kita kenalah upgrade skill kita. Kalau kita daripada dulu, daripada UPSI, kata-kata 2 tahun lepas saya daripada UVM, saya tak upgrade ilmu saya. Sampai hari ni tak macam lah. So kita kena inisiatif untuk nak tambahkan skill kita. Untuk semata-mata untuk didik pelajar kita. Itulah. Dia balik pada asal, niat kena betul.
Okey, terima kasih Master. Okey, ya betul memang keikhlasan tu kata ya memang mungkin kadang-kadang mungkin kita yang muda ni kan, mungkin kita cepat temper dengan generasi yang sekarang. Tapi tak apa, benda tu yalah, benda tu pengalaman kepada bakal-bakal guru dan pada guru-guru yang baru posting lah pada ketika ini. So, kita pergi yang seterusnya. Okey, seperti yang kita tahu baru-baru ni macam semua pendidikan telah ditutup, mana semua kena buat online, betul tak? Kadang-kadang, ya betul, kita nak buat online, kita nak jumpa budak satu per satu, bukan satu benda yang senang lah. Bukan semua orang mampu untuk online, ada yang terlajak tidur apa semua. Bukan sekadar di sekolah, di peringkat universiti pun kita tahu. Ada pensyarah pun kadang, yalah dia tak ada student pun dia tak mampu untuk ada online. Mungkin satu sebab daripada line ataupun beberapa faktor-faktor lain kan. Tetapi di peringkat pendidikan kadang-kadang benda tu adalah satu cabaran lah sebenarnya. Kadang-kadang ada setengah cikgu mungkin kau tak dapat online, hantar engkau lah. Kan? Aku hanya ajar yang dapat online je. Mungkin dia tak ada fikir inisiatif yang lain kan. Tetapi sebagai seorang guru ni dia kena fikir sebenarnya. Dia guru bukan sekadar untuk mengajar saja. Dia kena ada satu skill-skill lain kan. Okay, bagi pendapat master sendiri, okay, kita pergi kepada guru bukan sekadar mengajar. Mana guru ni kena terlibat dengan disiplin. Maknanya budak buat masalah pun bukan cikgu disiplinnya. Sebagai guru pun kena terlibat lah. Walaupun budak tak ada masalah kaunseling pun, kita sebagai guru pun, walaupun kita bukan kaunseling pun kita kena terlibat. Okay, apa pendapat master pasal perkara itu? Okey, yang sekarang ni memanglah cabaran utama pada pendidik sekarang ni lah mengajar cara online. Okey, cara maya lah. Memang berbeza lah. Belajar cara maya memang berbeza. Bila sebenarnya mendidik pelajar dia kena bersemuka juga. Tapi bila dah kita tak ada pilihan, terpaksalah kita buat secara online. Dan siapa saya perhatikan, saya sebagai ketua jabatan, dia saya perhati pada rumusan kehadiran pelajar online ni, saya dapati yang ramai hadir dalam online ni ialah pelajar yang rapat dengan cikgunya. Okay? Dia tengok bila cikgu dengan pelajar tu hubungannya okey, maka dia punya peratusan kehadiran tu tinggi. Yang mana yang tak berapa ni dia rendah sikit. Kita nampak situ. Sebab tu kata pentingnya bagaimana cikgu ni nak kena tarik perhatian pelajar. Okay? Untuk bila dah ada ikatan tu, report tu dah ada, jadi senang. Jadi kalau cikgu sarah nak buat bila, pelajar pun akan masuk. Itu dia punya, dia maknanya pokok pangkal, kita kena ada hubungan antara pelajar dan juga dengan pengajar tersebut. Di situlah kita kena jalinkan hubungan tersebut. Jadi cabaran kita ni sebenarnya, cabaran dalam online ni memanglah kata terpaksalah kita terima, terpaksalah belajar sesuatu. Okay? Guru terpaksa belajar bagaimana untuk nak buat online. Nak tak nak kena belajar, itu satu skill. Kan? Jangan kita anggap bila begitu, apa pula kenapa aku nak mengajar. Kan? Dan memang tugas kita sebagai pendidik untuk ajar pelajar. Kalau kita ajar hanya sebilangan pelajar, contoh ada 10, ada 20 pelajar, kita hanya ajar yang hadir sahaja 10 orang, yang 10 tu apa jadi? Jadi kalau dia buat peperiksaan, buat pentaksiran, jadi kemungkinan 10 saja yang berjaya. Jadi itu dah merupakan satu tidak adilan. Tidak adilan berlaku. So di mana tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik untuk pastikan semua pelajar dapat hak yang sama. Nak tak nak terpaksalah kita cuba paksa pelajar untuk hadir. Kadang-kadang tu sampai tahap pihak PPD, pihak JPN nakkan bila pelajar tak hadir, cari kenapa, sebab apa, kena tanyanya, adakah sebab masalah line tak bagus ataupun masalah memang kita tak nak belajar. Itu memang tugas cikgu lah, bukan hanya mengajar saja online, tapi kita cari sebabnya supaya nak atasi masalah. Dan tu yang ada tengah cikgu ni, pensyarah ni, dia terpaksa hantarlah dia punya kertas tugasan kepada pelajar. Contoh macam di Kuala kita ada pelajar-pelajar di Banun, di Tasik Banding tu. Mana dapat lain kan? So nak tak nak, cikgu ni kumpul bahan dia, bahan pengajaran tu, pergi hantar menerusi Jabatan Orang Asli lah, hantar sampai ke pelajar sebut dia punya tugasannya. Nak pastikan mereka belajar juga. Walaupun tak bersemuka, walaupun tak online, hantar tugasan, mereka akan buat. Sampai tahap tu. Tak kita nak pastikan setiap pelajar ada hak, dapat hak mereka untuk belajar. Walaupun keadaan
PKPB ni ke apa, tetap kena ajar. Jadi satu cabaran untuk pensyarah, untuk pendidik. Dulu satu cabaran disiplin, ni cabaran untuk online pula. Kena sampaikan juga. Di sinilah perlunya skill bagaimana kita nak berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita. Skill komunikasi, skill repo tu macam mana. Di sini kita perlukan upgrade kita punya skill dalam pengajaran. Okey. Okey, terima kasih Encik Anwar. Okey, saya ada request sebenarnya daripada tim-tim saya. Okey, siapa yang ada nak tanya soalan mungkin boleh terus direct tanya dalam komen. Nanti saya akan tanyakan lah. Okay, terus tanya di komen. Okey. Okey, memang betul memang satu cabaran kami di peringkat universiti sendiri pun memang sangat mencabar. Bila orang cakap kita melalui secara online ni sendiri. Mungkin ada yang tak ada line. Pengalaman saya semester lepas ada sahabat saya sendiri sampai panjat atas bumbung untuk dapatkan line daripada Sarawak. So bermacam-macam lah. Tapi nak tak nak kita kena tempuh lah. Sebab itu hak kita sebagai seorang pelajar. Cuma pelajar tu sendiri saja untuk terima atau tidak. Kan, mungkin dari segi mindset pelajar tu kita kena betulkan lah kan. So sebagai pengalaman master sudah 30 tahun dalam dunia pendidikan, apakah cabaran besar master dalam mendidik generasi generasi Z ni? Kau cakap generasi Z, generasi Y dan Z. Kita tahu generasi Y dengan Z ni memang satu orang cakap yang generasi yang jauh berbeza. Bagi pendapat saya pun memang jauh berbeza. Saya pun dah mengalaminya sendiri. Okey, memang sangat jauh berbeza dari segi sikap, dari segi attitude yang dibentuk. Macam mana master menghadapi generasi Z ni lagi-lagi di peringkat kuliah vocational? Sebab banyak mindset daripada orang-orang luar mengatakan bila masuk kuliah vocational ni daripada pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah disiplin, yang cakap susah nak dibentuk kan. Dibentuk, ya memang betul setiap sekolah memang wujud masalah disiplin tu. Tapi macam manakah master cabaran master untuk master share sedikit cabaran ataupun pengalaman master untuk mendidik generasi Z. Kita cerita sikit pengalaman apa-apa kes yang besar-besar pun tak ada masalah. Okey master. Okey. Cabaran utama mendidik generasi Z sekarang ni memang betul-betul mencabarlah. Sebab orang kata nasib baiklah saya ni dah berumur sikit. So bila tahap kesepadan tu dah makin tinggi lah kan. Kalau zaman dulu ingat memang pelajar tu memang kena lesing je lah. So apa kita buat sekarang ni lah. Memang sekarang ni dengan masalah pelajar yang manja, pelajar yang suka nak dibentuk. Tambah dengan keluarganya pula. Dengan mak ayah pun kadang menyokong pada anaknya. So satu cabaran utama kepada pendidik ni. Sebab pendidik sekarang ni tak boleh nak buat macam dahulu. Tak boleh nak buat suka hati dalam keadaan mendidik. Tak boleh nak marah, tak boleh nak merotan dan sebagainya. Memang cabaran lah. Itu menyebabkan ramai pendidik sekarang ni hanya pergi ke sekolah, mengajar, balik. Itu je. Sebab mereka tak nak bertanggungjawab. Bila terlebih, katakan kita bila nak mendidik ni, dia kena macam atas cabaran lah. Kalau terlebih buat, kita niat ikhlas nak mengajar, nak membantu pelajar. Tapi mak bapak salah faham, silap masuk lokap. Silap kena saman. So tu ramai yang menyebabkan pendidik sekarang ni kurang untuk mengambil berat tentang hal-hal pelajar. Mereka tahu masuk kelas, mengajar, balik. Tapi ada juga cikgu-cikgu yang masih lagi menjaga kepentingan pelajar kan? Tak ada. Ada. So apa yang saya buat sekarang ni, di sana nasib baiklah pelajar saya pun tak aman. So cara untuk nak, kita kena tackle mereka. Tackle hati mereka. So kadang-kadang bila kita mengajar, kadang saya mengajar dalam 4 jam. 4 jam tu lama dengan amali kan. So kita ambil masa sedikit untuk tanya dia punya peribadi dia. Tapi kena ada cara lah. Bukan direct tanya secara direct kan. Secara indirectly kita tanya mereka seolah-olah kita ambil perhatian tentang kebajikan mereka. Setiap pelajar tu kita kena tengok satu persatu. So kenapa kita nak wujudkan satu perhubungan antara guru dan juga pelajar. So bila ada perhubungan tersebut, kita boleh nasihat mereka cara perlahan-lahan. Kita tak boleh cara kasar. Sekarang ni tak boleh cara kasar. Dulu memang kena penampar je kan. Sekarang tak boleh. Sekarang ni kena slow talk.
Kena bagi mereka sebab kenapa mereka kena berubah, kenapa mereka kena belajar. Memang kena gunakan kaedah-kaedah macam kaunselor lah sebenarnya kita. So benda-benda ni melibatkan skill yang tinggi sebenarnya. Skill interpersonal. Bagaimana kita nak berkomunikasi dengan pelajar, dengan orang lain, dengan mak bapak. So kita kena ada benda ni. Sebab tu kalau ikutkan, kalau cadangan saya lah, sepatutnya di peringkat universiti sekalipun, mereka kena adakan juga satu kursus ya, bagaimana bakal guru ini untuk berkomunikasi dengan pelajar. So mungkin kena buat kursus-kursus NLP, kursus-kursus mind setting di kalangan di peringkat universiti lah. Supaya cikgu-cikgu ni bila keluar besok, dia ada lah skill-skill ni. Sebab kalau berbekalkan apa yang ada sekarang, nak menghadapi apa yang ada di sekolah sekarang, memang tak akan mampu bakal guru nak buat. Dia kena ada skill-skill interpersonal, skill komunikasi. Itu yang paling mustahak. So kena wujudkan hubungan antara kita sebagai seorang pendidik dengan pelajar yang kita didik. Dia ada hubungan, insya-Allah masalah tersebut kita boleh atasi. Dan kita kena tahu juga bahawa tak semua pelajar akan ikut apa yang kita cakap. Macam kata orang ada anak lah kan, ada 10 anak. Tak semua sama. Ada yang okey, ada yang tak okey. So kita kena hadapi kenyataan ini. Maksudnya dia, tak semua pelajar yang kita cuba nak didik akan dapat dididik. Tapi usaha kita sebagai seorang pendidik kena usaha juga. Tak capai tu, kita dah habis daya dah. Dan tak semua akan dapat menerima kita punya tu kan. So pelajar macam-macam kaedah, macam-macam perangai dia. So kita buat mampu kita. Tapi kena buat. Jangan hanya masuk kelas, mengajar, budak tidur belakang pun buat tak kisah. Itu pada dia gagal lah. Bukan gagal mendidik, gagal menyampaikan ilmu. Pelajar kita masuk kelas, pelajar tidur kat belakang. Kita nak sampaikan ilmu pun gagal sampai, apatah lagi nak sampaikan segi akhlak kan. So apa-apa pun kena belajar tentang interpersonal. Bagaimana kita nak berhubung dengan orang lain untuk ambil hati mereka. So kenalah join kursus-kursus NLP, mindsetting sebagainya lah. Itu cadangan saya lah. Okay, terima kasih Mas Anwar. Ya betul, memang kena join lah NLP dan berapa mind setting tu. InsyaAllah satu hari nanti mungkin kami daripada Persep boleh orang cakap jemput Cikgu Anwar sendiri, mungkin dah selesai COVID ke kan. Jemput Cikgu boleh, Anwar tak salah. sendiri untuk memberi cikgu-cikgu yang bakal keluar ni khusus NLP dan cakap beri sikit pengalaman lah kaedah mengajar menggunakan NLP dan mind setting ni. Okay Master, saya ada dapat satu soalan. Okay, saya nak bertanya, sekarang pembelajaran online dilakukan. Jadi, seperti yang kita tahu, pembelajaran mengenai TVET ini perlu pembelajaran yang bersemuka. Bolehkah cikgu bagi cadangan untuk memudahkan proses pembelajaran sebenarnya? Ya, memang betul. Kalau kita tengok, TVET memang memerlukan orang cakap kerja amali, kan? Macam ruminan, kena cuci kandang, kan kena orang cakap cuci kolam, sayur kita kena membaja apa semua kan. Tetapi bila dah berlaku online macam ni, macam mana pihak kementerian ataupun collaboration atau intan sendiri mengajar amali tu ataupun cadangan untuk memudahkan proses amali tu, pembelajaran amali tu. Okey, memanglah bila bab amali ni takkan nak belajar online kan. Kecuali lah kalau pelajar sebut ada semua peralatan dekat rumah dia kan, ada traktornya, ada apa boleh lah amali. Ini memang satu cabaran lah, satu masalah kepada pendidik terutamanya college profesional sebab kita melibatkan banyak pada TVET, banyak pada amali. So semasa PKP tak ada masalah sangat. Tapi kita buat rotation. Mana dia pelajar kohort tertentu akan datang 7 minggu untuk habiskan amali mereka, kemudian balik ke rumah online 7 minggu untuk hanya teori saja. Tapi bila masuk PKPB ni, semua pelajar tak dibenarkan hadir ke sekolah. Memang satu masalah kepada pendidik lah, terutamanya yang melibatkan amali seperti qualificational. Kami pun sedang dalam masih lagi dalam mencari solusi sebenarnya. Bagaimana untuk nak memudahkan kaedah-kaedah tersebut. Memang kalau ikutkan segi logik akan memang mustahil lah sebab kita melibatkan amali hands on kan. So sekarang ni dalam proses lah, dalam proses kita sedang berbincang dengan pihak kementerian, pihak BPITV untuk nak buat macam mana segi sesi tu pasti dia lanjutkan ke. Mungkin sekarang ni kita just fokus kepada teori. Dia ada masa untuk buat bersemuka, kita akan memang all out untuk amali sahaja.
Sebenarnya ini yang diamalkan sekarang. Tapi bila ada PKDB ni, itu yang sedang cek solusi bagaimana untuk nak atasi masalah ini. Setakat ni belum ada lagi lah. Cuma kita dah bincang dengan pihak BPLTV, mungkin mereka akan susun semula jadual sesi pembelajaran tersebut supaya membolehkan pelajar itu datang ke kolej untuk settlekan amali mereka. Walaupun masihnya seminggu ke sebulan ke nak settlekan semua. Memang satu cabaran lah. Cabaran belajar online. Okay. Okey, ya betul Cik Anwar. Yes, memang kita tahu. Sebenarnya pendidikan TVET tu sebenarnya kita tahu amali tu is more big daripada teori kan. So that bila dia satu cabaran yang sangat besar bagi institut-institut TVET ni. Termasuklah college vocational dan beberapa institut lain lah kan. So dia memang beri satu cabaran yang sangat besar untuk kita menyampaikan pembelajaran tu kan. Okey, ya. Okey, okey Master. Sebagai pengakhir bicara kita pada hari ini kan. Master boleh bagi tak sedikit okey ada yang nak bagi soalan tengah time. Okey tak apa. Sebelum kita pergi ke soalan, boleh tak Master apa nama share sedikit bukan share lah, maksudnya apakah saranan-saranan Master ataupun nasihat-nasihat Master untuk bakal-bakal guru dan guru yang guru yang bakal posting dan kami semua yang bakal-bakal menjadi seorang guru ni. Okey. Saya punya saranan ataupun nasihat pada bakal-bakal pendidik ni, sebagai pendidik sebab saya nakkan yang datang mengajar ni bukan hanya mengajar tapi mendidik pelajar. So, sebagai seorang pendidik, kita kena buat semak apa yang kita ada untuk kita kongsi dengan pelajar kita. Dan saya pada kita punya skill dalam kita punya bidang, dalam pertanian lah. Okay? Saya pada kita kena pastikan kita betul-betul menguasai skill kita ni, skill kita punya bidang utama kita. Contoh kalau pertanian, apakah skill lain yang kita kena ada untuk pastikan kita boleh menyampaikan ataupun kita boleh mendidik pelajar tersebut. Itu sana saja. Mana carilah peluang. Pertamanya kita kena tingkatkan skill kita. Yang kedua, skill tambahan. Satu skill mengajar bidang kita, satu skill untuk mendidik pelajar. Untuk pastikan kita didik jasmani, emosi, rohani dan intelektual pelajar. Ini cabaran utama. Jadi kalau sebagai student di UPSI kan, carilah peluang, buatlah program untuk upgrade skill yang ada. Macam ni okey lah, macam ni kita dah Surah Hafiz dah buat program-program kan, benda dia berkongsi pengalaman. So untuk saya harapkan Sembah Santai ni dapat membuka minda para pelajar UPSI untuk berfikir apakah yang mereka kena ada lagi sebelum keluar nanti. Sebelum keluar untuk mengajar di sekolah-sekolah. So kena ada masa ni untuk upgrade skill yang ada. So carilah peluang. Ada persatuan, so buatlah satu. Persatuan kena bincang buat satu untuk benda-benda macam ni. Itu sana saya lah. Dapatkan ilmu dan juga tingkatkan skill untuk keluar nanti. Sebab ingat, bila keluar nanti, cabaran memang dahsyat. Cabaran memang dahsyat segi pelajarnya, segi mak bapaknya, segi apa yang dia ajarnya. Kena pula musim COVID ni dengan online berbagai, memang macam-macam kita kena ada skill. Kalau tidak memang yang kata memang tumpur lah. Kan? So, pendidik sendiri pun kena, dia punya mental kena kuat, emosi kena kuat. Pendidik sendiri, kalau pendidik pun emosi lemah, mental lemah, habis. So, kena latih juga. Bukan hanya pelajar, kita kena latih segi kita punya jasmani, emosi, rohani, intelektual untuk bersedia sebagai pendidik yang cemerlang. InsyaAllah. Okey, terima kasih Master. Alhamdulillah banyak orang cakap pesanan-pesanan daripada pesanan-pesanan daripada Master Anwar sendiri kepada kami yang bakal-bakal graduate dan bakal-bakal untuk mengajar di sekolah, tak semestinya mungkin di college vocational, mungkin di sekolah biasa. Mungkin siapa yang kena di sekolah biasa siang pertanian mungkin tak merasa macam kena di college vocational. Dia satu benda yang jauh berbeza. Okay. So setara nak tunggu soalan ni. Setara nak tunggu beberapa soalan ni. Okay. Boleh tak macam mana?
Boleh tak Master share macam mana macam mana kita sebagai seorang student untuk sebagai seorang motivasi, Master boleh share satu kaedah untuk kita release tension sebenarnya. Ya Master? Oh, okey. Untuk extension, banyak kaedah sebenarnya. Okay, kaedah yang saya biasa ajar, yang saya biasa ajar dan setiap saya punya kursus-kursus jaga pendek, saya kuliah yang pendek kan. Okey, kaedah ni senang. Kaedah kita nak raihkan minda kita. Okay. Yang ini paling basic lah dalam meditasi kan, sebab saya memang bidang meditasi. So, apa perlu adalah duduk diam. Contohnya, duduk tegak, saya tegak atau belakang, pejam mata, okay. Kira nombor 1 hingga ke 100 dalam hati lah, kira slow lah kan. Maknanya bila kira tu kita kena main hati kiraan 1, 2, 3 sampai 100, kemudian undur balik 100, 99, 98, 97 sampailah 5, 4, 3, 2, 1. Cuba buat, akan rasa dia punya perbezaan. Itu memang itu yang paling basic yang saya ajar dalam apa kursus pun saya anjurkan. Itu basic lah. Itu panggil basic meditation. Just bilang nombor, hayatilah. Kita akan rasa satu ketenangan. Itu belum masuk lagi bab-bab buat tu dengan zikir dengan apa. Tu lagi power lah. Ini yang basic lah. Kalau nak cuba, tak ada masalah. Saya duduk dan diam, pejam mata, kira perlahan. 1 hingga 100, turun balik 1 hingga 1, buka mata. Rasakanlah. InsyaAllah. Yang lebih lanjut nak tahu, nanti boleh saya Hafiz buatlah kursus dekat UC, saya boleh tolong. Tak ada masalah. Kita ni macam adik apa nak banak kan, tak ada masalah, boleh tolong kan. Betul Master. Betul. Sebab satu saja, sebab tujuan saya satu je. Saya nak kongsi ilmu saya bukan hanya dengan student, dengan siapa yang rasa nak dapat, saya ajar. Kan? Terutama dengan bakal-bakal pendidik ni. Memang mereka perlukan, saya tahu. Sebab itu saya punya pengalaman, saya tahu. Sebab saya masih struggle, buat sendiri, cari sendiri, pakai duit sendiri, korban masa untuk dapatkan benda ni dan kongsi dengan pelajar dengan orang lain. So saya rasa kalau saya ada ilmu sebut dan ada orang nak, kita kongsi je lah. Kan? Jadi untuk amal jariah kita kan, jadi kata saya mati besok, ilmu masih berterusan. Ada juga pahala dalam alam barzah. Itulah yang kita kita impikan. Ilmu itu dia manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Ada masalah. Bagi tahu kita boleh on. Okey, Alhamdulillah. Betul tu Master. Alhamdulillah. Sepanjang saya mengenali Master sendiri, betul banyak pengorbanan Master buat. Cakap lagi-lagi di College Vocational Intern sendiri kan. Kita tengok macam mana Master tubuhkan tim kawat kaki. Hampir berapa tahun kita ke peringkat kemasaan. Master wujudkan grup silat gayung. Kan, kita dah masuk ke beberapa pertandingan. Dan tengok dengan apa aktiviti-aktiviti cadet kita ada abseiling, kita ada tim terjunan apa semua. Memang bagi saya itu adalah satu pengorbanan besar yang Master dah buat untuk anak-anak didik, terutama sekali di College Vocational Intern sendirilah. Ya, Alhamdulillah program kita dah sampai ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan menghubungi Cikgu Anwar lagi di lain masa, di lain waktu untuk kita sharing macam ni. Ataupun lebih Alhamdulillah kalau COVID boleh selesai awal, untuk tahun depan kami boleh masuk, kami boleh jemput Cikgu Anwar datang bersemuka dengan kami terus. Itu InsyaAllah. kita cakap ilmunya lebih bagus daripada depan kan. Kan, orang cakap face to face ilmu adalah lebih afdal di situ. Okey, terima kasih Cikgu Anwar atas perkongsian hari ini. Okey, sebelum kita tamat sesi untuk hari ini, saya suka ingatkan kepada pelajar-pelajar usia ataupun orang-orang yang sedang tengok live ini, saya ada sertakan link di bahagian komen. Boleh orang cakap isi link tu, bagi sedikit komen terhadap program hari ini bagi student. Isi link tu juga untuk mendapat pointer MyCat tadi tu dan MyChamp. Okey dan suka saya ingatkan kembali, insyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi satu panel iaitu Cikgu Muhammad Nizam bin Muhammad Yusof, seorang guru inovasi yang berada di College Vocational Intern juga, yang telah banyak membawa nama inovasi bagi College Vocational Intern. Pada 28 November jam 10 pagi, bukan pada pukul 8 malam waktu yang berbeza, tarikh yang berbeza. 28 November Sabtu pukul 10 pagi. Okay Master, sekian saja daripada saya untuk hari ini. InsyaAllah nanti saya akan berhubung dengan Master lagi untuk peringkat akan datang. Okay, terima kasih Master. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Master, nanti saya chat. Okay. Okey.